teduhan-teduhannya, iaitu teduhan-teduhan pokok-pokok di dalam syurga itu hampir alaihim, kepada mereka. Wa qaribatun minhum zilalu asjariha ziyadatan fi na'imihim. Ya, maknanya dalam nikmat yang ayat sebelum ni dikatakan dalam syurga mereka tidak menemui keterikan matahari kan, dan tidak menemui satu kesejukan yang teramat sangat. Tambahan satu nikmat lagi, maknanya teduhan, redupan pokok-pokok syurga itu dekat dengan mereka. Jadi itu satu suasana yang begitu menyamankan dengan segala oksigen yang berada di kelilingnya. Mungkinlah kalau perlu oksigen lagi. Kalau tak payahlah. Ya? Semua dah okey dah. Boleh nampak kenapa zilal bagi depan? Kenapa? Dia adalah fa'il. Apabila kita dapat menukarkan isim fa'il ni kepada fi'il mudhari', maknanya kalau kita ni kata tadnu, ia hampir, fi'il mudhari', maka kita akan jumpa fa'il dia ialah zilal. Yang hampir tu ialah teduhan. Teduhan-teduhan syurga itu hampir kepada mereka, iaitu naungan pokok-pokok di dalam syurga tersebut. Mana pokok tu apa tu? Mestilah pokok tu besar ke rendang. Paling penting rendang. Besar saya tak tahu. Biasanya pokok yang besar-besar ni dia mencecah awan bang, ya? Dan sana tak perlu penerbangan balak. Semuanya rendang-rendang. Pisang. Yang pisang tu supaya dapat capai. Ini pokok untuk teduhan. Kalau ada rambutan pun daun dia tak gugur. Ya, mungkin dah. Kalau gugur pun dia tak ada masalah. Pekerja syurga itu sangat cukup. Ya. Ini antara satu kelebihan yang Rasulullah bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Antaranya ialah dikatakan apabila datang Ramadan, Allah telah memerintahkan kepada syurga, ya, dia kata ista'iddu wa tazayyanu. Ya, ista'iddu kalau kepada syurga perempuan ista'iddi. Apa makna ista'iddi? Bersiap sedialah wahai syurga, wa tazayyani, berhiaslah oleh kamu wahai syurga. Ya, dia kata yakadu an yastarihu. Maknanya umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan tu hampir-hampir dah nak berehat. Cepat-cepat dia orang nak masuk dah. Maknanya gambaran Ramadan disebut oleh Nabi antara yang tidak diberikan kepada umat terdahulu ialah maknanya Ramadan ni disediakan oleh Allah macam orang tu dah nak masuk dah. Macam kita dapat telefon daripada keluarga, saudara mara nak sampai dah ni, sampai ke KLIA, rumah tak siap lagi. Mulalah mop lantai, ya, apa semua, baju-baju masuk dalam gaga kan. Macam biasa je tuan-tuan. Saya tak biasa buat, isteri saya dengan anak-anak saya lah. Maknanya mop itulah maknanya kenapa kita kena bersiap segera, kerana orang dah nak sampai ke rumah. Itulah gambaran Allah kepada umat Nabi Muhammad ketika mana bulan Ramadan. Dan syurga kena hias masa bulan Ramadan tu, dan kena siap semua pelayan-pelayan syurga, kerana Allah kata biar orang nak berehat dah. Nak rehat tu masa nak masuk dah, nak berehat dalam syurga. Itu gambaran hampirnya umat Nabi Muhammad ni apabila dah masuk bulan Ramadan, hampir tidak masuk syurga. Ya? Sebab ini package yang memang Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Akhir package dia apa? Itqun minan nar, iaitu bebas daripada api
api neraka. Ya. Siap makan saya dalam IKIM kita untuk minggu ni ada saya cerita tentang Syaban. Antaranya salah seorang daripada ulama, dia kata bila masuk bulan Syaban ni, dia kata aghlaqa hanutahu wa tafarraga bi qiraatil Quran. Apa makna aghlaqa? Dia itu aghlaqa. Ini aghlaqa, menutup. Dia ni menutup hanutahu, dia punya gedung-gedungnya. Masuk bulan Syaban dia tutup. Wa tafarraga bi qiraatil Quran, dan dia telah menumpukan sepenuh perhatian dia membaca Quran pada bulan Syaban untuk dia dapat pecut pada bulan Ramadan. Pertama saya bayangkan, ya Allah, kita bulan Syaban ni lah mula minta tender ya, nak berjual. Pecut jualan ialah pada bulan Ramadan. Pecutan terakhir jualan penghabisan stok 10 hari terakhir. Itulah kerugian yang besar kepada kita. Apabila sepatutnya kita beriktikaf dalam masjid, masa itulah kita nak cari penghabisan tu. Jadi maknanya gambaran pertama, mereka ini sangat menitik beratkan persiapan untuk Ramadan. Dan yang kedua, saya bayangkan makna umat Islam pada zaman dahulu berada pada kestabilan ekonomi yang dahsyat, sehingga dia boleh berehat dah pada bulan Syaban. Dia tak fikir dah untuk cari rezeki pada bulan Syaban dan Ramadan. Apatah lagi Ramadan terus memberikan perhatian kepada Quran, ya, kepada ibadah. Sebab ini satu bulan yang Allah sediakan khas untuk umat Nabi Muhammad beribadah sepenuh perhatian seperti malaikat. Sebab tu saya kehairanan juga. Sebab kita hairan tu sebab bayangkan dengan kesusahan kita cari rezeki zaman sekarang ni. Bulan Syaban tutup kedai, tak makanlah bulan Ramadan. Fikir macam tu kan. Tetapi maknanya kekuatan ekonomi ulama-ulama dahulu, dia boleh dah berehat bulan Syaban tu tutup kedai, tak berjual dah sampailah habis Aidilfitri tu. Sebab tu dikatakan dia orang ni, dia ulama salafus soleh dulu menghadapi Ramadan pada bulan Rajab. Dia orang bulan Rajab dia dah mula menumpukan perhatian pada Quran. Ya, bulan Syaban dia orang dah siap semua bekalan makanan sebelum Ramadan. Dia tak payah sibuk pergi Giant, Maidin dah, ya. Masa tu lah nak beli beras apa semua, dia siap betul. Itu tabiat dia orang. Dan dia orang telah siapkan rumah dia dengan hiasan rumah sebelum Ramadan. Kita hujung Ramadan, itu saat genting, kritikal untuk kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Masa itulah kita jadi lansir, rugi, ya? Nak tempah sebelum Ramadan. Sebab tu dia kata dia orang telah menghiaskan rumah-rumah mereka itu pada akhir Syaban. Sebelum akhir Syaban semua settle, makanan, stok-stok semua dalam store, ya? Dan Ramadan penumpuan mereka untuk beribadah. Tapi jangan marah siapa berjual, ya. Itu dia orang punya rezeki, ya. Daniyatan alaihim zilaluha. Yang kakak buah pisang tu yang ni, Kak. Okey, apa perkataan selepasnya? Zullilat. Zullilat. Daripada perkataan apa ni? Sektor 3, fi'il madhi. Zallala. Apa makna zallala? Ia telah merendahkan. Lagi? Ada terjemahan lain? Menghinakan ada juga, tapi bukan dimasukkan di sinilah. Dalam konteks inilah. Okey, ini fi'il madhi ma'lum. Tukarkan kepada fi'il madhi majhul. Fu'ila akan jadi dhullila. Dalam tafsir saya, ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-14. Sukhirat, suhilat, makna dipermudahkan. Zallala maknanya mempermudahkan, dia telah mempermudahkan. Kalau zullila
ia telah dipermudahkan. Mana sukhirat, okey. Zullilat, ia telah dipermudahkan. Ini fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi majhul. Bila kita jumpa fi'il madhi majhul, kita kena cari apa? Naib fa'il, kan? Naib fa'il bagi apa? Ya, mana naib fa'il dia? Qutufu. Qutuf. Inilah naib fa'il. Telah dipermudahkan. Apa makna qutuf? Pemetikan. Maknanya dipermudahkan pemetikan. Pemetikan apa? Apa perkataan selepas dia? Qutufuha. Ha. Nya tu kembali kepada apa? Ya, jannah. Apa yang nak dipetik tu? Daun ke dahan? Buah lah. Itu mafhum. Dipermudahkan memetiknya, iaitu buah-buahan di dalam syurga. Pokok-pokoknya rendang, dia punya teduhan tadi, daniyatan zilaluha. Maknanya berhampiran dia punya teduhan atau naungan pokok-pokok dalam syurga itu alaihim, atas mereka, iaitu ahli syurga. Menambahkan lagi teduhnya suasana syurga itu, di samping tak ada keterikan matahari. Okey. Dan dipermudahkan zullilat qutufuha, pemetikannya, iaitu pemetikan buah-buah syurga. Pisang dia rendah, apple dia rendah, semua rendah lah. Durian, saya rasa durian dia tak perlu tunggu gugur. Saya rasa lah, saya baru makan durian malam tadi dah, sebab kawan saya cerita durian pergi Kedah, saya tak dapat. Malam tadi saya beli, ya. Mahal sekarang ni, ya. Okey, qutufuha. Apa perkataan selepasnya? Tadlilan. Ini isim dalam bentuk apa ni? Sifar 3 fi'il madhi zallala, mudhari'. Okey, mudhari' jadi apa tuan-tuan? Ini madhi, yuzallil, fa'ala yufa''ilu, zallala yuzallilu, masdar. Ini bukan kolom nombor 2, ni 11, Ini kolom nombor 2 fi'il mudhari' dan masdar dia ialah tadlilun, tadlilan. Tetapi kenapa dia bagi atas? Maf'ulun mutlak. Apa guna maf'ulun mutlak? Untuk menegaskan. Maka dipermudahkan akan qutufuha, pemetikannya, iaitu pemetikan buah-buahan dalam syurga itu, tazlilan, dengan semudah-mudahnya. Sebab dia orang tadi melepak-lepak, kan, bersandar-sandar di atas dipan-dipan, sofa-sofa, dan di bawah teduhan-teduhan syurga tersebut. Dan kalau dia orang nak petik buah syurga itu, dipermudahkan dengan semudah-mudahnya. Dia katakan di sini, suhilat simaruha limutanawiliha, dipermudahkan pemetikan buah-buahan kepada orang yang nak mencapainya, fi aidihim, dengan tangan. Maknanya tak perlu galah, dengan tangan, taskhiran wa tashilan wadihan, makna dengan kemudahan yang sangat jelas, dengan sangat jelas. Yatanawaluha alqaim, makna boleh dicapai oleh orang yang berdiri. Lepas tu dia kata wal qa'id, duduk pun boleh, wal muttaji', baring pun boleh. Aduh, ya, pemalasnya nampak orang syurga ni, kan. Nak petik buah pun boleh sambil baring-baring. Semua dipermudahkan lenturan dahan syurga itu kepada orang nak berdiri, sebab dah lengoh duduk ke, boleh. Sambil duduk-duduk atas sofa pun boleh capai buah-buahan. Wal muttaji', yang baring-baring pun boleh. Ya, itu dimaksudkan
dipermudahkan pemetikannya dengan semudah-mudahnya, mudah untuk semua keadaan. Sambil tidur boleh tak? Saya rasa sambil tidur taklah dok. Tidur adalah rehat, Allahu a'lam bissawab. Okey tuan-tuan, cuba akhirkan terjemahan kita insya-Allah. Wa daniyatan, dalam keadaan hampir alaihim. Hampir tu makna dekat, dekat ke atas mereka penduduk syurga tersebut, zilaluha, teduhan-teduhannya, iaitu teduhan pokok-pokok dalam syurga tersebut, wa zullilat, telah dipermudahkan qutufuha. Macam mana nak terjemah naib fa'il? Dia terjemah naib fa'il macam maf'ul bih juga, dipermudahkan akan pemetikannya, iaitu buah-buahan di dalam syurga tersebut, tazlilan, dengan semudah-mudahnya. Seronok cerita syurga, ya, bolehlah bayangkan. Supaya kenapa Allah menceritakan syurga sebegini jelas, supaya umat Nabi Muhammad ni sukakan syurga dan banyak memohon kepada Allah syurga. Dan inilah antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang perlu diperbanyakkan pada bulan Ramadan, iaitulah minta syurga banyak-banyak dan jauhkan daripada api neraka, minta banyak-banyak, ya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.